Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita pada malam ini. Saya dimaklumkan oleh tuan saya, ini kuliah yang pertama ya. Di surau Jumaat An-Naim. Saya dikira sebagai perasmi. Alhamdulillah, setelah beberapa bulan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat menguji kesabaran kita. Ada yang sampai hilang pekerjaan, ada yang macam-macam masalah pun ada. Ada yang masalah rumah tangga pun ada sepanjang PKP. Jangan main-main. Betul? Dia yang ada mengadu kat saya Facebook, dia kata bila musim PKP ni suami dia punya jenis baran dia lain macam. Pasal apa? Dia bengang tengok anak-anak duduk tidur. Dia pun duk marah anak. Yalah, bila dia sebut tu memanglah dia tu kerja cari makan hari-hari. So masa dengan anak tu jarang lah. Siang habis dengan kerja dia, balik petang, kadang-kadang balik malam. Jadi yang mengaturkan urusan anak dia, yang pagi macam mana pergi sekolah dan sebagainya, isteri lah. So isteri tahulah macam mana keadaannya. Jadi dia tak biasa dengan keadaan anak dia macam mana. Sekali dia tengok anak dia lain macam, yalah. Kadang-kadang sekolah tak ada, nak ada homework, tidur, marah lah, itulah, tengking lah, itu ini. So boleh jadi bergaduh suami isteri. Ya, ada yang sampai suami kena buang kerja, isteri tak tahan nak tanggung suami, yalah. Kat sinilah kadang-kadang bila kita tengok tu hidup dalam rumah tangga ni macam-macam cabaran, macam-macam dugaan syaitan duk masuk, duk cucuk. Kat situ jugalah hikmah kita nak tengok kesetiaan pasangan masing-masing, susah senang usaha. Ya tak? Bila kadang-kadang suami diuji kena berhenti kerja, bukan permintaan dia, isteri pula yang kena bayar tu bayar ni. Kita nampaklah air muka sebenarnya isteri macam mana. Betul tak? Ya. Biasalah, tapi ada yang dah berhenti kerja, tak nak cari kerja, itu melampau lah. Tak kata orang tu, isteri terpaksa menjaga biawak hidup. Satu perkara yang kita rasa tak sepatutnya. Memang kalau isteri nak marah, memang sesuai dan wajar kalau itu berlaku. Tapi ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita nak cerita di sini tentang ujian yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah longgarkan, Allah ringankan sedikit demi sedikit. Kalau tidak, ni memang tak boleh jemaah belaka. Yang jadi imamnya, yang makmumnya AJK, Bilal dengan imam saya. Kemudian ditingkatkan 12 orang, 40 orang. Sekarang dah boleh dah. Dan sekarang kuliah maghrib dah dibenarkan, kuliah subuh dibenarkan, walaupun waktu yang ada limitasinya. Tambah lagi perempuan sekarang tak boleh, tak lama lagi kalau Selangor 3 Ogos dibenarkan untuk wanita datang ke masjid. Alhamdulillah, sikit demi sedikit Allah Subhanahu wa taala beri kelonggaran kepada kita, dan Allah tarik susah payah dan ujian ini, dan seharusnya kita perlu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Samping itu kita jangan lupa tawakal kita. Ini peringatan lah tuan-tuan, peringatan pada diri saya supaya kita tak lalai. Tak lalai pasal apa? Sebab apa? Walaupun kita dibenarkan untuk berjemaah dan mengimarahkan surau dan masjid, tapi kita masih lagi terikat dengan SOP. Alhamdulillah, tuan-tuan ikut SOP, ya, kita sama-sama ikut SOP.
Kalau ikutkan jumpa Tuan Haji, Tuan Syed, kalau ingat nak peluk tuan-tuan, lama tak jumpa, tapi ingat SOP, tak apalah, kita tak payah salam. Macam ni saja, Alhamdulillah. Maksudnya kita jaga kita untuk kebaikan dan maslahat kita. Namun di situ kalau kita nak ceritakan tentang perkara ini tuan-tuan, ada jugalah desas-desus. Orang kita ni duk bising, duk perli lah, perli pemerintah, dia kata dekat surau, dekat masjid sibuk jaga SOP, tapi dekat restoran tak pula SOP. Saya naik Asia tak ada pula SOP, rapat-rapat bersentuh bahu lagi, main bola Liga Malaysia dan sebagainya, bertukar-tukar peluh dan sebagainya. Masjid pula yang takut sangat, bab agama pula yang takut sangat, yang relax je. Inilah duk perli ni tuan-tuan, kita kata rasa tak sedap. Orang yang cakap macam ni tuan-tuan, sebenarnya dia tak faham pandangan sistem pemerintahan dekat negara kita ni tuan-tuan. Pertama, kuasa sivil, undang-undang yang tidak melibatkan agama dan adat istiadat Melayu. Kalau undang-undang melibatkan Islam dan adat istiadat Melayu, dia ada entiti tersendiri. Bak kata orang, surau An-Naim ni yang mana di bawah tuanku, yang di Pertuan Agong, menteri wilayah pun sikit pun tak ada kuasa tuan-tuan. So kuasa berbeza. Restoran, Majlis Keselamatan Negara, bahagian persekutuan, nak ada SOP tak ada SOP, itu bukan kuasa bawah tuanku, lantak dia lah. Tapi bawa surau masjid di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun Majlis Agama Islam Wilayah, yang mana kedua-duanya di bawah yang di Pertuan Agong. Dia berbeza tuan-tuan. Kalau kat luar tak jaga SOP, dekat surau dan masjid jaga SOP, kita patut bersyukur. Kita tengok dah perkembangan 2-3 hari ni tuan-tuan. Hari dia naik 2 angka balik dah, 14 orang. Semalam 7 orang, 14 orang. Hari tu 39 orang. Dah muncul, dah mula lalai dah. Dah mula lalai pasal apa? Dah tak jaga social distance, dah tak pakai apa dah. Sekarang ni dah muncul kluster baru, barulah nak kuat-kuasa saman. Siapa yang tak pakai mask kena RM1,000. Baru tahu, barulah nak kuat SOP. Tapi masjid surau dah lama dah tuan-tuan, SOP tetap dijalankan tanpa ada kompromi. Alhamdulillah. Surau An-Naim, mana-mana masjid tak ada, mana tak ada. Sekali itulah mana, dekat masjid Seri Talib. Itu pun bukan salah jemaah tabligh. Mereka berkumpul ada permit. Bukan mereka kumpul tak ada permit, ada surat polis. Ya. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan, kita alhamdulillah lah ikut saja SOP. Dalam arti kata bukanlah menyusahkan kita pun. Kita masih lagi dalam keadaan yang datang ke masjid cuma soft tak rapat. Hari itu saya ceramah dekat Bandar Teknologi Kajang. Ada seorang hamba Allah, Pak Haji, jumpa saya. Ustaz, macam mana kita semayang Ustaz? Ya, kita ni dah hampir berjaya memutuskan, kata orang ni COVID-19, tapi soft tak rapat-rapat lagi. Kita solat macam mana? Saya kata memanglah kita hampir berjaya. Kita berjaya melandaikan, kita berjaya merendahkan. Ada sekali tu 2-3 kali memang kosong tempatan, tak ada jangkitan langsung, alhamdulillah. Tetapi kita ingat kita masih belum berjaya memutuskan, belum menang 100%. Bak kata orang hampir menang tapi belum menang. Maksudnya apa? Risiko masih ada. Sebab tu pasal apa COVID-19 ni tuan-tuan, pembawa COVID-19 ni majoriti tak ada simptom. Siap macam kita ni semua alhamdulillah. Majoriti. Buat kajian, majoriti yang tak nampak simptom. Tahtah yang duduk sebelah kita sihat walafiat, pembawa COVID-19. Tahtah saya tuan-tuan, Allahu a'lam, sebab tu SOP nak jaga. Oh ya ke? Kamu tahu ke? Kita tak tahu. Yang mana banyak berlaku tanpa kita sedar, yang duduk sebelah kita sihat walafiat, badan satu 19, siapa tak tahu. Jadi inilah, kita jangan risaulah bab saf ni. Dia kata risaulah, kan solat berjemaah ni, saf yang rapat, saf yang lurus merupakan syarat kesempurnaan solat berjemaah, betul? Ya. Tapi memanglah saya memang kagumlah ada orang concern tentang bab saf ni. Masih lagi jarak dan sebagainya, ya. Tapi yang peliknya, musim PKPP ni ataupun musim PKP, kalau saf dijarakkan, tak dirapatkan, memang betul-betul concern. Tapi kalau tak ada PKP, suruh rapatkan saf, imam pernah cakap tuan-tuan, istau wa'tadilu. Pernah saya rapat-rapat, geser bahu, duduk lagi. Ramai.
Duk rapat-rapat, geser, lari lagi. Allah Akbar. Apa cerita payah betul. Ada dekat Ceras, ada seorang hamba Allah haji ni. Setiap kali saya nak rapatkan dia lari. Kita geram lah, haji kenapa lari? Rapat haji, dia kata. Bukan apa ustaz, kalau rapat sangat nanti tak boleh nak duduk tahiyat akhir. Dia duduk kerja, duduk tahiyat akhir. Dalam hati saya, kepala panah betul lah. Ya. Antara nak duduk tahiyat akhir dan luruskan saf itu lebih utama. Dapat tak dapat duduk tahiyat akhir itu perkara lain. Sebab pun luruskan saf ni satu benda yang sangat dititik beratkan oleh Nabi SAW. Sampai Nabi yang kita baca hadis yang lalu, bagaimana fadilat saf, Nabi nak angkat takbir Allahu Akbar, Nabi nampak kat belakang ada dada ke depan. Orang tanya macam mana Nabi nampak? Nabi tengok depan, peristiwa berlaku kat belakang. Itu mukjizat Nabi. Nabi ada mata ke, Allah bagi wahyu ada skrin ke nampak? Wallah, iman saja. Macam mana Nabi nampak? Wallahu a'lam. Nabi nak takbir Allah Akbar, nampak dada ke depan, Nabi stop. Dia kata ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Maksudnya yang tak luruskan saf ni, yang tak nak rapat, yang duk lari-lari ni tuan-tuan, kurang bertakwa. Saya kata haji, kenapa kerja duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, duduk tawarruk tu? Dapat-dapatlah, kalau tak ada duduk tahiyat awal. Boleh ke ustaz? Siapa kata tak boleh? Dalam Bukhari Muslim, sifat salat Bukhari Muslim, dalam Umdatul Ahkam Muslim menceritakan bagaimana sifat salat Nabi SAW. Ada beberapa riwayat Nabi salat 2 rakaat pada duduk tahiyat akhir. Duduk akhir tu Nabi duduk sebiji macam tahiyat awal. Ada riwayat Nabi duduk yang mana duduk yang terakhir tu Nabi tak duduk yang mana duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Nabi duduk sebiji tahiyat awal. So what is the problem? Ya, tak dapat duduk tahiyat akhir, yang kaki terkeluar tu, dapat duduk tahiyat awal pun sunnah juga. Ada juga riwayat Nabi buat. Ini duduk kejar, dah rapat dia lagi, rapat lagi. Pasal pun ada duduk tahiyat akhir. Tuan-tuan, kalau dapat, kalau ada ruang duduk, alhamdulillah. Tapi sebab kata orang tu rapat, tak sempat kalau kita nak duduk yang mencondong tu tuan-tuan, tak apalah, duduk tahiyat awal. Ada juga sabit dalam sunnah Nabi SAW. Jadi bak kata orang tu kalau nak hidupkan sunnah tu bagus, alhamdulillah. Dia kata ini sudah Nabi betul, tapi pemahaman tu kena betulkan juga. Pemahaman tu taklah kita kata dia bodoh jahil, tapi sebab kurang belajar. Kita bagi peringatan. Nah ini tuan-tuan apa-apa rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang bertanya ni tuan-tuan, dia kata bagaimana saf kita ni? Ya, adakah sebut begini? Ya, kalau kita buka dalam mana-mana kitab fiqh, terutama mazhab Syafi'i, mazhab lain mengatakan antara kesempurnaan ataupun syarat kesempurnaan salat berjemaah adalah saf yang sempurna. Saf yang sempurna apa? Yang rapat dan lurus. Maksudnya, kata Imam Ibn Hajar dalam Al-Fatawa Al-Kubra, satu kitab yang tebal, cerita tentang himpunan fatwa-fatwa. Dia kata bagaimana kalau tak dapat nak luruskan saf disebabkan ada batu, ada tiang, ada lubang dan sebagainya, ya, ada keuzuran dan sebagainya. Dia kata saf yang lurus, saf yang rapat adalah kesempurnaan salat berjemaah, iaitu dapat pahala penuh. Bermakna kalaulah saf yang tak rapat, saf yang tak lurus ataupun salah satu daripadanya, maka makruh hukum dia. Maksudnya solat berjemaah masih sah. Macam kita buat ni kan masih sah, cuma makruh. Tapi makruh macam mana? Makruh disebutkan oleh Imam Ibn Hajar tanpa keuzuran. Macam tadilah, duduk rapat tak nak rapat, nak kejar duduk tahiyat akhir, itu bukan keuzuran tuan-tuan, itu sengaja. Itu dia buat macam tu, keep doing that, makruh, dihilang fadilat. Allah potong markah dia. Patut-patut dapat 27 kali ganda penuh, mungkin dapat 11 ke apa, rugilah tuan-tuan. Nampak? Dan Imam Ibn Hajar mengatakan kalaulah saf itu tidak dapat diluruskan, tidak dapat dipenuhkan disebabkan keuzuran. Sebab apa? Dia bawa satu senario, dia duduk kat Mekah. Imam Ibn Hajar dia orang Mesir tapi dia bermasa rutin kat Mekah. Ya. Sehingga dibuka madrasah Syafi'iyah dekat sana tuan-tuan. Dia kata katakanlah kalau sembahyang dekat Masjidil Haram, ya, ada satu tempat tu panas, tak boleh nak berdiri di tengah-tengah panas, terpaksa cari tempat duduk, yang mana tempat itu ada kekosongan, tak boleh dipenuhkan disebabkan cuaca panas. Saya last pergi haji 2017. Patut tahun ni pergi haji bawa jemaah, tapi tak boleh pergi. Tahun ni orang pergi haji paling selesa tuan-tuan. Tawaf tak bekerja-kerja, duduk dekat apa, tengok dekat gambar tu, dekat Arafah tu boleh main futsal. Punya luas.
Tahulah macam mana tuan-tuan kalau Arafah tu, ya Allah, penuh dekat Muasim kat Malaysia biasalah. Penuh nak tidur je. Tempat saya nak tidur tu macam ni. Tak boleh nak pergi, sempit. Dalam tempat tu saya bagi Tuan Haji sebelah tidur lagi. Saya tidur kat tepi tong sampah. Tutup pula. Sempit sangat. Ya. Jadi musim saya pergi 2017 lebih kurang macam ni lah tuan-tuan. Dia punya kepanasannya 45 darjah Celsius. Pernah sampai 48 tengah hari solat Jumaat. Solat Qabliyah, kepala, matahari atas kepala. Nak pengsan rasanya. So Imam Ibn Hajar mengatakan, kalaulah tempat itu tidak dapat dipenuhi disebabkan katanya panas yang terlalu, orang tak mampu nak berdiri tengah panas, maka terpaksa dikosongkan disebabkan keuzuran. Maka kata Imam Ibn Hajar, fala karahata lahu, maka tidak ada makruh di sini. So tuan-tuan jangan risaulah, kita tak rapat ni bukan kehendak kita, atas kehendak pemerintah, dan pemerintah suruh kita jarakkan, ada social distance ya di antara individu-individu atas kemaslahatan kita, untuk keselamatan kita. Kita tak tahu tuan-tuan, ada orang bawa COVID-19 berbulan-bulan sihat walafiat, antibody dia kuat, kita tak tahu ya. Jadi untuk kemaslahatan, jadi jangan takut, kita solat walaupun soft dijarakkan, walaupun tak rapat, bukan bermakna solat kita tidak sempurna, tetap sempurna ya. Dan kita menjarakkan soft ini tidak seperti normal disebabkan keuzuran, dan keuzuran ini dinamakan keuzuran syar'i, dan ia bertepatan dengan kaedah usul fiqh yang disebutkan oleh para ulama, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ya, ulama mengatakan dalam kaedah usul fiqh, dia kata membasmi keburukan lebih baik daripada membawa kebaikan. Kita nak decide satu situasi, kita nak bawa kebaikan ke ataupun kita nak hindar keburukan, mana kita nak pilih? Contoh dalam situasi ini, kita nak bawa kebaikan, situasi nak solat maghrib, solat isyak, solat 5 waktu, nak rapatkan saf ke nak jarakkan saf? Kalau kita rapatkan saf, kita dapat banyak kebaikan, iaitu solat berjemaah sempurna, pahala saf sempurna, ikut sunnah Nabi SAW. Tapi dalam masa yang sama ada risiko. So kita nak buang risiko tu ke ataupun kita nak bawa kebaikan? So ada pertembungan dekat sini. Bagi kaedah, mana lagi patut kita utamakan? Ulama kata buang risiko dulu, lebih baik daripada membawa kebaikan. Kalau ada possibility datang keburukan, ulama kata hindari keburukan dulu, yang baik pun stop dulu. Nanti pastikan keburukan tak datang. Bila dah selamat, dah pasti, dan secara confirm memang tak ada keburukan datang, barulah kita bawa kebaikan. Nah, itu kaedah. So apa ditetapkan oleh fatwa oleh para ulama ya, mufti kita seluruh negeri dan sebagainya, yang didecide oleh tuanku, Pertuan Agong negeri-negeri dan sebagainya, bertepatan dengan kaedah sebab sendiri. Cuma kita kena sabar lah, kadang-kadang kena sabar sikit. Ada orang kata kenapa lah perempuan tak boleh datang. Yalah, memanglah kita tak setuju mungkin kita, tapi pemimpin dia ada fikirkan lebih jauh daripada apa kita tak fikirkan. InsyaAllah sikit-sikit dah, dulu tak boleh, sekarang dah boleh dah, nanti lama-lama boleh dah tuan-tuan ya, sikit-sikit ya. Tuan-tuan apa-apa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia mukadimah 20 minit ya, cerita SOP tak apa. Kita baca tuan-tuan apa-apa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang terakhir yang kita baca pada hadis yang ke-98, yang mana bab berkenaan hadis 98, kesal apa saya tak pasti ya. Carilah hadis ke-98 ya. 66, muka surat 66, hadis ke-98 itu hadis yang terakhir kita stop, iaitu bab menceritakan tentang sifat bacaan dalam solat. Apakah yang bacaan Nabi SAW lakukan ya. Dan hadis ke-98 ini menunjukkan bahawa yang mana ada seorang sahabat Nabi ni, dia jadi imam. Dia selepas membaca surah Al-Fatihah, dia baca 2 surah. Katakanlah lepas baca Fatihah, dia baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Habis saja surah tu, dia tak terus rukuk, dia tambah satu lagi surah, iaitu qul huwallahu ahad. Dan rakaat kedua pun sama juga, lepas baca Fatihah dia baca surah idza jaa nasrullahi wal fath. Habis surah tu dia tak terus rukuk, dia terus baca tambah lagi qul huwallahu ahad. Dan benda ni pelik, Nabi tak pernah buat. Ya, sahabat ni buat bid'ah. Ini cerita bid'ah hasanah ni. So balik daripada peperangan,
maka sahabat-sahabat lain jumpa Nabi mengadu. Dia kata, kami punya general ni pelik betul lah. Panglima kami setiap kali jadi imam, lepas baca surah selepas Fatihah mesti dia tutup dengan surah Qul Huwallahu Ahad. Yang Nabi tak pernah buat, dia seorang je buat. Nampak? Maka Nabi SAW tanya, kau pergi tanya dia balik, kenapa dia buat macam tu? Ramai-ramai pergi jumpa general tu balik, dia kata, wahai general, kenapa hang buat macam tu? Sedangkan Nabi tak pernah buat. Dia kata, aku buat macam tu setiap kali habis rakaat, iaitu rakaat pertama, rakaat kedua, aku tutup dengan surah Qul Huwallah, sebab aku suka surah ni. Cerita tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian yang jumpa Nabi sekali lagi, dia khabarkan Rasulullah dia baca begini sebab begini. Maka Nabi kata, kau cakap balik kat dia, sesungguhnya Allah mencintai dia. Nampak? Maksudnya di sini fadilat membaca Qul Huwallahu Ahad. Dan kedua, dibolehkan satu rakaat, iaitu rakaat pertama, selepas Fatihah boleh baca satu surah, dua surah, tiga surah, tak kisah. Ada orang dia nak qiyam malam kan, Nabi SAW qiyamul lail 2 rakaat pertama baca surah Al-Baqarah. Kita tak mampu baca Baqarah, kita bacalah, baca 3-4 surah ke 10 surah, tak ada masalah, no problem. Ya. Dan keempat, berdasarkan hadis ini juga wujudnya bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah maksudnya bid'ah yang tidak melanggar dengan syarak. Jadi kita kena akurlah tuan-tuan ni. Sebab ini Nabi tak pernah buat. Sebab itu menghairankan sahabat-sahabat lain sehingga menyebabkan mereka mengadu pada Nabi SAW. Maka sahabat Nabi mengiktiraf bid'ah hasanah, bukan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang diterima. Jadi inilah tuan-tuan, ada perbincangan panjang. Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah ada perbincangan panjang. Ulama berselisih pendapat. Ya. Dan ada yang sangat ketat, iaitu ada di kalangan ulama yang sangat ketat dengan bab bid'ah ni. Dia kata bid'ah hasanah pun tak ada. Tak apa tuan-tuan, kita hormati khilaf. Tak apa. Yang syadid, yang strict bab bid'ah ni memang ada, sampai tak boleh langsung. Ya. Tapi yang mengatakan ada bid'ah hasanah ni ramai. So takkan kita nak tolak tepi macam tu saja. Dan kita yang menerima bid'ah hasanah ni, takkan kita nak bambu habis ulama yang sangat ketat. Tidak, mereka berulama, tapi cuma ada sisi pandangan mereka yang berbeza. Hormati. Habis harmoni. Ini yang duk pegang ulama yang kata tak ada bid'ah hasanah, habis masuk masjid tak habis-habis nak membid'ahkan orang. Artikel terbaru Mufti Wilayah Saibus Samah Dr. Luqman Haji Abdullah, dia kata jangan cepat membid'ahkan orang. Isu-isu khilaf, Yasin malam Jumaat ke, baca bismillah, kuat tasbih, apa-apa semua tu, maulid ke dan sebagainya, tabur bunga di atas kubur dan sebagainya, siram air dan sebagainya. Ya, jadi benda-benda ni cepat kita membid'ahkan satu sikap yang tak baik, menjadikan seseorang itu ekstremis. Pasal apa? Tak menghormati khilaf. Bab fiqh ada khilaf, tak ada masalah. Dah bahkan bab khilaf ni merupakan jalan keluar kalau ada apa-apa kesusahan, kepayahan dan seumpamanya. Ada seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dia semangat ni tuan-tuan ya. Dia datang jumpa saya dekat PJ, dia kata, "Ustaz, saya ni nak apalah, kenapa orang kita ni dia lepas saja mengkebumikan jenazah, kenapa siram air? Adakah mereka meyakini bahawa air yang disiram atas kubur tu akan memberi kesejukan pada ahli kubur?" Saya senyap saja. Semangat nak membid'ahkan orang. Jemaah tu kata, dia kata Tuan Haji ni baru jumpa fahaman baru, dia semangat, dia rasa dia dah alim lah. Dah belajar 1-2 hadis, terus dalam membid'ahkan orang. Baru belajar 1 hadis, dah rasa alim. Apa hadis itu tuan-tuan? Dia kata man ahdatha fi amrina hadza ma la, siapa yang melakukan perkara yang baru di kalangan kami, ya, bukan yang amalan kami, maka amalan tertolak. Bau hafal hadis ni, semua Nabi tak pernah buat, dia tak buat. Ya. Lepas tu tambah lagi tabur bunga atas kubur. Apa benda ni Ustaz? Boleh Ustaz bagi clarification? Ya, Ustaz masih lagi nak menghalalkan benda ni? Saya kata tak ada masalah. Ya. Dan saya tanya balik, awak confirm ke tak ada sandaran perbuatan siram air ke atas kubur dan tabur bunga di atas kubur? Saya tanya balik. Saya rasa tak ada dalam petunjuk Nabi. Awak confirm ke? Yakin ke? Dah baca ke semua hadis? Itu saya tak tahulah. Yakin sangat? Yakinnya kamu. Tak kira lah engkau haji ke datuk ke, pergi sila meninggal lah. Duk sombong sangat, ilmu sangat tu kan. Saya kata, saya nak tanya balik, saya buat macam ni.
Dia tu pangkat bapak saya, tapi sebab dia datang secara biadab, suka nak ambil biadab, kata, you confirm tak? Haji, you confirm tak? Ada tak? Tak ada hadis yang Nabi siram atas kubur, ada tak? You confirm tak? Saya rasa tak ada. Jangan rasa tak ada, you confirm tak? Siap. Kalau saya kata ada, macam mana? Dan tabur bunga atas kubur tu ada asas. Saya kata ada, macam mana? Siap. Okey, Ustaz beritahu. Ketika saat anak Rasulullah namanya Ibrahim alaihissalam meninggal ketika kecil kan. Dia meninggal dunia selepas mengkebumikan Ibrahim alaihissalam, maka Nabi ambil air, Nabi siram di atas kubur Ibrahim. Tak percaya, buka dalam Sunan Sittah. Hadis sahih. Saya kata ini dalil. Haji pandai-pandai kata tak ada asas. Belajar kat mana ni? Yakin sangat. Ya, di bahasa Arab pun tak kerti. Ya, ni buku baca internet, mana-mana sumber dia baca. Yalah, kita tak ada masalah benda macam ni, benda khilaf. Ada ulama kata boleh dan ada ulama kata tak boleh. So kita tak ada masalah. Tapi ni duk pandai, duk push orang kata dia seorang saja betul. Kata. Dan satu lagi dalil yang menunjukkan bahawa ketika pada Nabi SAW wafat. Nabi wafat, iaitu tahun ke-10 Hijrah. Selepas Hajatul Wada. Selesai saja perkebumian, siapa yang ambil air siram di atas kubur ataupun makam Rasulullah yang mulia, iaitu Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Selepas Nabi kebumikan, dia ambil air, dia siram di atas kubur. So kenapa Nabi siram dan kenapa Sayyidina Bilal siram di atas kubur? Ulama ada berselisih pendapat. Imam Nawawi kata untuk memampankan tanah, supaya tanah tu mampan dan tidak terbang bila ditiup angin. Nah, ini ada pentakwil para ulama. Tapi at least ada sandaran para ulama. Ada sandaran. Manakala tabur di atas bunga ni pun ada sandaran, iaitu hadis yang kita baca sebelum ni tuan-tuan, yang pernah kita baca, iaitu patah dan pelepah tamar. Kan Nabi lalu dua tanah perkuburan yang mana kedua-duanya diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ambil pelepah tamar, Nabi pacak. Para sahabat bertanya, pasal sebab pelepah tamar ni selagi mana dia basah, dia akan meringankan ahli kubur ini daripada siksaan. So di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat pertama dia kata pelepah tamar ni selagi mana dia basah, dia berzikir. Sebab apa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dia kata tidak ada setiap benda tu kecuali dia berzikir pada Allah. Tetapi kamu tak faham apa dia. Kadang-kadang bunyi pokok seng-sok kan. Ya, kadang-kadang kita dengar anjing menyalak, kita tak faham. Ya, Allah yang faham. Kemungkinan bunyi pokok yang kita rasa bunyi dayu-dayu angin tu, mungkin dia berzikir. Kita dengar kucing mengiau tu, mungkin dia berzikir, kita tak faham. So disebabkan pelepah tamar tu berzikirlah yang akan meringankan azab orang yang berada dalam kubur itu. Itu pendapat pertama. Kedua, dia kata itu syafaat Nabi SAW. Selagi mana pelepah tu tamar itu basah, selagi itulah pelepah syafaat Nabi berjalan. So ada khilaf tuan-tuan. Dan pendapat pertama dia kata ini bukan hanya untuk Nabi, untuk kita pun boleh buat. Buktinya apa? Dalam Sahih Bukhari disebutkan ada seorang sahabat Nabi SAW namanya Abu Buraidah radhiyallahu anhu. Dia berpesan pada anaknya, kalau aku meninggal dunia, jangan lupa pacakkan pelepah tamar di atas kubur. Maksudnya ini sahabat mengatakan bukan khususiah Nabi saja. Sahabat boleh buat, anak sahabat boleh buat, kita pun boleh buat. Dan apa kaitannya pelepah tamar yang basah dengan kelopak-kelopak bunga tu? Sebab itu kalau kita buka dalam fatwa Ahsanil Kalam yang dikarang oleh Syekh Atiyah Saqar, ulama besar dekat Al-Azhar, dia kata, tentang orang tanya boleh tak tabur bunga di atas kubur. Sebab apa? Kat negara Arab pun ada juga. Sebab apa? Budaya ni kita bawa daripada negara Arab bawa ke sini. Sebab apa? Tok guru kita dulu belajar kat Mekah. Dia bawa benda tu, dia tabur bunga. So Syekh Atiyah Saqar mengatakan bahawa ini ada asas. Pasal apa? Kelopak-kelopak bunga itu ditabur atas bunga, dikiaskan dengan pelepah tamar. Selagi mana kelopak-kelopak tu tak kering, selagi itu dia berzikir. Selagi mana dia berzikir, selagi itulah insya-Allah dengan izin Allah dia memberi keringanan pada si mati dalam kubur. Ada asas dah tuan-tuan. Oh, itu kelopak lain, pelepah tamar. Habis nasi pelepah tamar, nak tambah, nak pergi Mekah, nak import pelepah tamar, nak letak kat kubur hang, macam tu. Tak ada. Kau majar sangatlah, kesian nanti. Jangan hati. Jadi apa, tak kisah pelepah pokok kelapa ke, ya,
pokok apa ni, kelapa sawit ke tak apalah, bunga ke apalah, tak masalah. Benda kehidupan, pelepah tambah, kelopak bunga pertumbuhan. So ada asas lah tuan-tuan. Cuma kita jangan membid'ahkan. Cuma kita perlu educate masyarakat. Kita perlu terangkan pada masyarakat. Ya, yang selama ni kita tak tahu. Dulu saya tanya bapak saya zaman saya sekolah rendah. Saya tanya bapak saya, "Abah, kenapa dia siram air atas kubur tu? Kenapa dia tabur kelopak bunga?" Dia kata. Bapak saya kata, "Aku pun tak kerti nak jawab lah. Ikut je lah." Ya, tak tahulah. Saya belajar dekat Mesir baru saya jumpa jawapannya lah. Ya, belajar dengan Syekh dan sebagainya. Ada asas, ada masalah ini cepat-cepat dah membid'ahkan dah lah. Tak reti dah, tak ada ilmu bahasa Arab pun tak reti. Baca Al-Quran pun tak reti tafsiran dia. Baca hadis pun tak reti nak tunjuk syarahnya macam mana. Dan usul fiqh pun tak tahu. Cepat sangat dah membid'ah. Kau belajar satu hadis, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Kita tak nafikan bab yang tabur bunga tu ada ulama yang tak bagi. Sebab apa? Dia berpegang pada hadis bahawa meletak pelepah kamar itu khususiah Nabi, keistimewaan Nabi, tak ada siapa boleh share. Betul ada pendapat tu, kita hormatlah, tak apalah. Pendapat tu kita hormat. Dan siapa nak berpegang pada pendapat tu, tak ada masalah, kita hormat. Tapi dia nak paksa kita ikut pendapat dia buat apa? Ini yang kita kata bab khilaf, bab bid'ah hasanah. Kita kena kompromi lah. Jangan cepat kita nak menghukum orang, jangan cepat kita nak menjatuhkan orang dan sebagainya. Benda tak baik, benda tak bagus. Ya, benda-benda khilaf, benda-benda yang tak sepatutnya menjadikan punca perbalahan masyarakat. Lagi pun benda khilaf, lagi besar kita nak menentang ni tuan-tuan, unsur umat Islam. Apa lagi tuan-tuan, ni masalah liberal, masalah sekular, masalah ya pemaklum mak lepat apa benda tu lah, kita pun tak tahulah. Tak payah sembahyang, selagi mana solat tak sempurna tak payah sembahyang, selagi solat tak khusyuk tak payah sembahyang. Banyak cantik muka dia. Ya, ini lagi yang patut kita nak hadapi. Keruntuhan akhlak, keruntuhan akidah, itu yang kita nak lawan, itu yang kita nak cuba kita kedepankan. Ini tak habis-habis benda khilaf, benda khilaf. Ya, cuma bab tabur bunga siram air kita educate Nabi SAW. Kenapa kita tabur bunga di atas tu? Disebabkan ada asas Nabi peletak pelepah tamak. So masyarakat yang tak tahu jadi tahu. So dia beramal, okey aku siram air sebab ada sunnah Nabi. Aku pelepah kelopak bunga ni disebabkan ada sunnah Nabi SAW. Jadi mereka beramal dengan ilmu. Kalau tiap sebelum duk ikut saja. Daripada kita membidahkan, daripada kita stop amalan macam tu, yang masih ada asas, why not kita educate people? Cuma yang kita nak betul, kalau ada dulu dia kata, okey, bunga tu mesti 7 jenis bunga. Ya, nak cari 7 jenis bunga ni tuan-tuan zaman sekarang ni payah betul. Dalam pergi kuil, ambil bunga kuil tu, rembat curi. Dah kata, kenapa curi? Dah kata nak 7, bawa ada 6. Kesian orang tu. Tak payahlah, daun-daun pun boleh tuan-tuan. Daun rambutan tu, tabur pun boleh dah. Betul tak? Dia macam tu, kan? Apa susah, ambil lalang pun boleh tanam dan sebagainya. Tapi lalang tak cantik lah kubur tu kan. Betul tak? Ya, dan air tu, okey, air mesti 7 kolah masjid. Ya, sampai kat surau An-Naim dia kata ada kolah, tak ada kolah. Kenapa tak ada kolah? Oh, marah dia. Menyusahkan aku nak cari ikut masjid ada kolah. Kalau sini ada kolah, lepas satu dah. Ya, tak payahlah macam tu tuan-tuan. Ya, jadi ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bab bidah hasanah ni jangan kita pandai-pandai buat. Ada dawabit, ada perimeter yang ulama jelaskan. Bukan sembarangan kita nak buat bidah hasanah. Ada juga ulama meletakkan bidah hasanah ni syarat yang ketat. Termasuk ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ada kaedah-kaedahnya. So macam mana kita nak tahu? Kita rujuk pada para ulama, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca hadis yang ke-99. Ada lebih kurang dalam 8 minit. Isyak apa? Oh, kita ada lebih kurang dalam 8 minit. Ya, cepatlah insya-Allah satu hadis. Hadis yang ke-99 an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Muadz falaula sallaita bi sabbi isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha fa innahu yusalli wara'aka al-kabiru wad-dha'ifu wa dhul. Riwayat Jabir anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muadz, ya,
tidak cukupkah bagi kamu solat dengan sabbih isma rabbikal a'la asyam wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha. Sesungguhnya yang solat di belakang kamu itu adalah orang tua, orang yang lemah ataupun sakit, dan orang yang ada urusan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis ni cerita tentang sifat bacaan pada solat-solat yang berbentuk solat isyak, solat maghrib, surah yang macam ni. Pada asasnya hadis ni Nabi SAW menegur Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni tuan-tuan, apa dia buat? Dia apabila waktu ataupun isyak sahaja, dia akan solat berjemaah dengan Nabi SAW. Dia nak ambil berkat. Dia nak ambil berkat untuk solat berimamkan Nabi Muhammad SAW. Jadi ni tuan-tuan, sebab apa? Kalau berimamkan orang yang soleh, orang yang alim, orang yang kata orang bertakwa, ini satu kelebihan. Maksudnya kalau kita nak berlantik seseorang itu menjadi imam, orang yang bagus bacaan ni, orang yang faqih, tahu tentang hukum hakam solat, dan orang yang bertakwa. Itu yang penting. Sebab itu Muaz bin Jabal, dia boleh nak sembahyang dekat kampung dia, tapi dia pergi Masjid Madinah, Masjid Nabawi untuk solat bersama dengan Nabi dahulu. Selesai solat isyak, dia akan balik ke kampung ni dekat penghujung Madinah. Ya, dia balik ke kampung dia pula, lebih kurang macam sini pergi dekat sini Seti Wangsa pula, dia pergi jalan kaki balik, dia pula jadi imam kepada orang kampung dia. Pertama solat isyak dengan Nabi SAW, kali kedua solat isyak sekali lagi, iaitu bersama dengan orang kampung dia. Jadi dia balik buat pertama kali jadi imam orang kampung dia baca panjang-panjang. Isyak baca dalam riwayat surah Al-Baqarah. Tu dia. Kita baca surah Al-Baqarah 1 sampai 6, betul tak? Itu pun dah rasa panjang dah. Itu pun tak berapa nak hafal, betul tak? Tak berapa nak hafal. Ya, sahabat dia baca macam tu. Dan sehingga ada seorang sahabat pergi ke besok subuhnya pergi jumpa Nabi, dia mengadu pada Nabi. Sampai kami terpaksa tidur lewat. Dia kata dia mengadu pasal Muaz bin Jabal duk baca surah panjang-panjang. Maka Nabi pun marah. Dipanggil, dia kata, "Wahai Muaz, tak cukupkah surah sabbih isma rabbikal a'la? Tak cukupkah membaca surah wasyamsi wa duhaha? Tak cukupkah surah wal laili idza yaghsha? Kenapa kamu nak pilih surah panjang-panjang? Pasal apa? Sebab belakang kamu tu ada orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang tua. Ya, kamu muda, kuat, berdiri 2 jam, 3 jam, orang tua tak boleh. Duduk lama pun tak boleh, apa tak lagi berdiri. Begitu juga orang yang sakit, tak sihat. Maksudnya bukan sakit teruk, sakit yang tak berapa nak sihat. Maksudnya ada demam sikit dan sebagainya. Ya, pun tak larat berdiri lama. Wadzul jahajah, dan orang yang sihat, orang yang muda, tak semestinya dia boleh duduk lama. Pasal apa? Dia ada urusan lain yang lain. Ada urusan nak pergi kerja ke, urusan nak hantar isteri ke, nak pergi macam-macam. Jadilah ini yang disebutkan, perlulah seorang imam tu kena faham tentang hakikat suasana ataupun situasi makmum itu sendiri. Sebab itulah kena baca surah yang sederhana. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini menunjukkan bahawa apabila solat isyak, paling panjang surah macam ni. Paling panjang range surah sabbih isma rabbikal a'la. Tak boleh lebih panjang daripada ni. Kalau panjang lebih daripada ni, maka tidak digalakkan oleh para fuqaha. Pasal apa Nabi kata, isyak kau baca surah yang panjang macam ni. Ataupun nak baca surah Al-Baqarah, panjangnya sama macam sabbih isma rabbikal a'la. Iaitu 3 suku muka surat. Itu rakaat pertama. Dan kedua, lebih kurang macam wasyamsi wa duha macam tu. Ya. Kalau lebih jangan pula isyak nanti, baca 1,5 muka surat. Ini Nabi tak bagi, tuan-tuan. Nampak? Ya. Yang panjang ketika solat subuh saja. Solat subuh memang Nabi baca panjang-panjang. Terutama hari Jumaat Nabi baca surah Sajadah, dan Nabi baca surah Al-Insan. Ya. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kena faham. Dan waktu maghrib baca surah lazim. Pernah tak Nabi baca surah panjang ketika maghrib? Ada. Nabi baca surah At-Tur, iaitu 50 ayat. Boleh tak apa? Itu ketika perang. Ketika perang yang duduk belakang Nabi tu gagah-gagah belaka. Berdiri 2-3 jam tak ada masalah. Sebab tu kalau dekat Mahat Tafiz, dekat surah-surah mereka, isyak mereka tu sembahyang pukul 9, habis isyak 9.30.
Pasal apa? Dia punya apa, tok guru dia baca surah panjang-panjang, pasal apa? Nak kasih anak boleh dengar, kuatkan hafalan. Tak apa, sebab apa yang belakang tu muda-muda belakang. Tapi dekat surau, dekat masjid, qaryah kita tak sesuai. Ada macam ragam jenis level masyarakat. Macam saya tu mungkin kuat lah, ya. Yang lain tak boleh. Betul tak? Ini cuba-cubalah sekali tukar. Surah An-Naim, tarawih tahun depan 8 rakaat tukar kepada 20 rakaat. Betul, wajib, tak ada lah apa. Bising semua tuan-tuan. Ya. Baca surah panjang sikit, hantar surat kat Jawi, minta tolong pecat imam ni. Memang pernah Nabi baca surah panjang ketika maghrib, tapi yang belakang Nabi tentera-tentera yang hebat-hebat belakang, yang kuat-kuat belakang. Ya. Itu apa-apa yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena hormat Sufi. Kebetulan kita pun habis landing cantik tuan-tuan, tak ada tergantung. Di kesempatan ini saya mohon maaf kalau ada salah silap. Maksudnya eloklah kita berhenti sekarang, ya, berdasarkan SOP yang kita ikuti. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a fi maqamina hadza man la ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la hajata min hawaij ad-dunya wal akhirati illa qadayta ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi